Assalamualaikum, saya Irfan Khairi dan sekali lagi kot, saya rasa ini kali yang keempat kot saya menggunakan Facebook Live ni dan Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang telah menyertai dan pada skrin saya lebih kurang 50 kot yang dah menyertai saya secara live. Ini kali keempat saya mengendalikan Irfan IK secara live ni dan maaf sangat-sangat saya baru balik daripada kedai, so tak dapat nafas lagi dengan jerubunya dekat luar, tapi Alhamdulillah jerubu kat luar dah okey sikit lah kan. Dan topik saya nak kongsikan kepada anda hari ini adalah bagaimana 3 cara nak mendapat ataupun nak cari idea-idea yang hebat. Okay, so jadi terutamanya bagi anda yang usahawan ataupun yang mereka yang minat nak berniaga, sebenarnya kan untuk berniaga ni kita kena kreatif, kita kena inovatif dan kita kena cari idea-idea yang hebat. Alright, so jadi ada 3 cara, 3 poin lah saya nak kongsikan dengan anda. Terima kasih kepada anda yang telah join, lebih kurang 100 anda yang menyertai sekarang ni. Dan selalunya, bukanlah selalu pun, ni baru kali kedua ataupun kali ketiga, selalunya saya buka kepada Q&A dulu sebelum saya menjawab soalan ni. Sebab apa? Nak tunggu lebih ramai yang menyertai saya secara live sekarang ni. So sekarang ni lebih kurang 100 orang. InsyaAllah lagi 5 minit ke 10 minit ke saya akan jawab soalan utama, iaitu kan 3 cara bagaimana nak mencari idea yang hebat khusus pada usahawan dan juga bakal usahawan. So jadi kan sementara nak tunggu lebih ramai lagi, katalah 200 ke 300 orang menyertai, dan saya akan jawab soalan utama tadi. Okay? So sementara tu kan kalau anda ada apa saja soalan, okay, terima kasih kepada Laka Artwork, terima kasih kepada Tengku Muhammad, Nadrah Mahbub yang join kita secara online. Of course ni saya main tengok saja ni sebab makin lama makin ramai, beratus orang yang join, saya tak dapat nak sebut semua nama pun. Thank you so much kerana menyertai, and tak lupa selamat menyambut Hari Malaysia hari ini. Selamat bercuti bersama keluarga tercinta. Okay, walaupun Alhamdulillah hari ini kalau kat KL boleh dikatakan kurang sikit jerubunya, and tetapi still kalau boleh kita stay indoors lah, stay indoors and drink a lot of water. So jadi kalau sekiranya anda ada sebarang soalan, okay, anda ada sebarang soalan, selalunya saya nak jawab dalam 2-3 soalan dululah ya, sebelum saya ke soalan pertama, soalan utama, iaitu 3 cara untuk mencari idea yang hebat. Nah, sebagai usahawan ni kan memang kita perlu cari idea yang hebat, idea yang baru, sebab apa kan terlalu ramai pesaing dekat luar sana. So that's the main question. Okay, sebentar lagi saya akan jawab, tapi sementara tu sementara nak tunggu lebih ramai online, sebab rugilah kalau sekarang ni Alhamdulillah dah 200 yang sertai, 200 yang menonton saya secara live. Saya nak tunggulah lebih kurang 400 ke 300 ke 400 yang online, dan baru saya akan menjawab soalan ni. So sementara tu kalau ada apa saja soalan, tak kira soalan motivasi ke, soalan perniagaan ke, soalan kewangan ke, boleh tanya. Okay, boleh tanya, and sementara nak menunggu yang lain-lain online, boleh kan? Right, so ada apa-apa soalan yang anda boleh tanya? Okay, thank you so much for Nur Hayatul kerana online, Nur Hafizah kerana online, Lehin kerana online, Raini, thank you so much. Okay, soalan daripada Rini, bagaimana untuk buat marketing yang hebat? Alright, nah soalan tu agak general, tapi tak apalah, saya boleh jawab pun general lah. Soalannya bagaimana nak buat marketing yang hebat? Now, kita selalu anggap macam ni tau. Kita kena anggap seperti kalau kita buat pemasaran, kita kena ada banyak senjata. Contoh macam orang kalau pergi berperang, askar lah, kalau pergi berperang, takkan dia nak bawa satu pisau saja kan? Ini bunyi agak violent lah, tapi cerita dia macam ni. Saya suka tengok cerita movie. So kalau askar pergi berperang, takkan dia nak bawa satu pisau saja. Sedangkan ada orang yang bawa pistol, kan? Ada orang bawa senapang. So askar ni untuk berjaya dia kena bawa pistol juga, dia kena bawa senapang juga, dia kena bawa machine gun juga, ataupun dia kena bawa bom juga. Okay, so sebagai askar untuk berjaya dekat medan tempur, okay, mereka perlu banyak what do you call it, weapons lah, banyak weapons, alat-alat untuk bertarung di medan perang. So jadi sebagai usahawan pun untuk marketing yang hebat, kita kena ada banyak alat-alat untuk bersaing. Okay, dan alat-alat ni adalah platform-platform. So jadi kalau di internet, platform dia ada banyak. Platform dia adalah seperti Facebook, seperti Google, seperti Instagram, seperti Facebook Live sekarang ni, seperti mana saya bercakap dengan anda sekarang ni. Okay, online lagi ada apa? Ada blog, ada macam-macam. Okay, kalau offline kita kena ada business card, kita kena ada leaflet, kita kena ada brochure, kita ada poster, kita kena ada letak iklan dan sebagainya. So itu konsep asas lah bagaimana nak berjaya dalam marketing. Kita kena perbanyakkan kita punya askar-askar tadi ataupun senjata-senjata kita tadi. Kalau kita mengharapkan satu saja kan, macam mana kalau pesaing kita menggunakan 5-6
senjata yang lain. Kita dok guna Facebook saja, pesaing kita guna Google, dia gunakan blog, dia gunakan Instagram, dia gunakan Facebook juga, dia gunakan Facebook Live juga. Okey, dia ada 5-6 senjata yang digunakan, yang kita dok guna satu saja, Facebook saja. Okey, nampak kan? So jadi kalau offline pun sama. Kalau kita setakat dok edarkan business card saja, pesaing kita dok edarkan poster, brochure, dia buat membership card, loyalty program dan sebagainya. So jadi lagi banyak senjata dia. So jadi untuk menjawab soalan tadi tu, bagaimana nak hebat dalam marketing lah, bagaimana nak hebat dalam pemasaran perniagaan kita, kita kena perbanyakkan senjata kita. Dan of course lah, bila nak banyakkan senjata, kita kena perbanyakkan ilmu kita, insyaAllah. Okay? So jadi anda yang sedang menonton, kalau anda menjaga perniagaan, jangan mengharapkan satu cara saja, satu senjata saja. Cuba pelbagaikan senjata anda, tambahkan ilmu dengan dalam platform-platform yang lain, dan insyaAllah itu akan meningkatkan lagi jualan untuk perniagaan anda. Alright, so satu soalan kita dah kau tim. Alhamdulillah dah lebih kurang 300 online sekarang. Apa kata saya cuba jawab lagi satu atau dua soalan lagi? Okey, Syed Kamal tanya, nama company penting atau tidak untuk perniagaan? Okey, Syed Kamal tanya, nama company penting atau tidak untuk branding? Alright, which is good. Okey, soalan kedua sama ada nama penting atau tidak? Jawapan pendek dia adalah penting sangat-sangat. Okey, nama tu boleh dikatakan seperti macam first contact antara pelanggan dengan perniagaan anda. So, nama tu mainkan peranan yang penting. So, jadikan contoh macam kalau anda pergi kedai, anda tengok nama kedai tu kan, itu yang anda nampak dulu, betul tak? So, sama juga dengan internet, anda punya .com pun adalah penting. Itu nama perniagaan anda. Contoh macam saya, irfankhairi.com. So, apa saya gunakan nama saya sendiri. Okay. Now, talking about jenama, saya nak panjangkan sikit soalan ni kan. Bergantung pada anda nak jenamakan apa. Anda boleh jenamakan perniagaan anda dengan nama jenama. Contoh, kalau anda jual sabun pencuci. Sabun pencuci itu nama dia apa? Pantas Kilat. Okeylah, Pantas Kilat itu jenama Pantas Kilat sabun pencuci. Okey. Anda pula juga boleh menjenamakan perniagaan anda. Perniagaan anda yang menjenamakan Pantas Kilat tu mungkin nama dia Pantas Sendirian Berhad. Okey. So anda ketengahkan nama syarikat. Okey. Tapi ada juga perniagaan yang mengetengahkan diri sendiri sebagai ikon, seperti Irfan Khairi, seperti saya sendiri mengetengahkan diri saya sebagai ikon. Okey. Now, bila berjenama, tak semestinya nama tu, ni saya panjangkan sikit soalan tadi, nama tu nama produk sahaja ataupun nama perniagaan sahaja. Okey. Ia bergantung pada apa yang sebenarnya anda nak jenama. Okey. Contoh satu lagi tadi saya buat contoh saja. Contoh satu lagi kalau kita tengok Apple, betul kan? Apple tu nama syarikat, betul tak? iPhone ataupun iPad, saya tengah guna iPad sekarang ni. iPad tu nama produk daripada syarikat Apple. Nampak tak? Dia jenamakan Apple, dia jenamakan produk juga. Okey? Tapi yang ketiga, Steve Jobs. Tapi mendiang Steve Jobs lah. Steve Jobs menjenamakan diri dia sebagai ikon kepada syarikat Apple yang mengeluarkan iPad tadi tu. Nasib baik saya tak tersasul, betul lah tu kan. So jadi kan, fikirkan bagaimana anda nak menjenamakan perniagaan anda, sama ada anda nak menjenamakan nama syarikat itu sendiri, nama produk anda ataupun nak menjenamakan diri anda sendiri. Okey, ketiga-tiganya ada kekuatan dan kelemahan masing-masing, tapi ada juga yang menjenamakan ketiga-tiganya. Seperti mana Apple tu tadi. Tiga-tiga dia jenamakan. Okay? And then ketiga-tiganya. Nah, satu tip daripada saya kan adalah kan zaman ini ada baiknya untuk anda sendiri ketengahkan diri anda sebagai pakar dalam bidang anda dan ketengahkan anda sebagai ikon ataupun duta produk anda. Sebab apa Sebab zaman sekarang ni zaman komunikasi, zaman informasi, zaman komunikasi. Macam saya tengah berkomunikasi dengan anda ni kan, walaupun dah lebih kurang 300 dah online, tapi saya boleh berkomunikasi dengan anda. Right? And then jenama saya komunikasikan jenama saya. So bila kita komunikasikan diri kita sendiri kan, zaman sekarang ni zaman komunikasi ni kan, orang nak lebih telus, lagi ikhlas, lagi what you call it, Mak Saleh kata transparent lah. Supaya bila orang kenal kita, lagi mudah orang nak tahu, kenal produk kita. Sebab kalau antara pelanggan dan produk saja, produk is a community. Mungkin dia tak ada nyawa kan. Tetapi kan, ia lagi mesra kalau anda sendiri ketengahkan diri anda sendiri sebagai ikon perniagaan anda. Ini tip saja, tak semestinya. Macam saya katakan tadi, ada 3 cara nak menjenamakan perniagaan kan. Tapi ini salah satu tip saya adalah cuba ketengahkan diri anda sebagai ikon. Bila anda tak perlu ikon macam glamour, sungguh-sungguh glamour sangat-sangat. Tidak, tak perlu. Tetapi ikon untuk produk anda sahaja. Okey, anda jadi macam duta produk anda menjadi seperti pemberi testimonial untuk produk anda. So, orang lagi yakin dengan anda, dan insya-Allah lagi mudah orang nak mendapatkan produk atau perniagaan atau perkhidmatan anda. Okey? So, jadi itu cara menjenamakan perniagaan anda. Nama perniagaan anda penting, tapi bergantung kepada anda nak jenamakan syarikat, nak jenamakan produk ataupun nak menjenamakan diri anda sendiri. Tiga-tiga pun boleh, tak ada masalah. Okey? So, alhamdulillah 2 soalan telah terjawab. Okey. Okey.
Ini susulan daripada soalan tadi. Nurayu Yusof kata, macam mana nak pilih nama perniagaan yang mudah dan melekat dalam ingatan orang? Okey. Nurayu Yusof. So, alang-alang kita tengah cerita pasal jenama, cantik juga saya menjawab soalan ni. Bagaimana nak namakan jenama yang mudah melekat? Okey. Cuba saya tanya anda. Okey, ni tanya anda. Okey, kita boleh buat eksperimen sekarang ni. Kalau saya tanya anda, saya nak anda type dekat ruang komen kat bawah ni kan. Okey. Apa nama minuman berkarbonat yang paling glamour sekali, yang paling anda ingat sekali? Cuba type. Nama perniagaan, nama minuman berkarbonat yang paling anda ingat sekali. Okey. Ini live tau, tak ada potong-potong. Kalau saya tersasul lah masa tu jugalah ya. Saya minta maaf. Okey. So, apa nama minuman berkarbonat, okey, tulis sekarang ni, right, yang anda paling ingat sekali. Okey. Ramai orang tulis Coke, Coca-Cola, Coca-Cola. Okey, Coca-Cola. Nampak? Ramai orang tulis Coca-Cola, ada seorang tulis Pepsi. Okey, tetapi kebanyakannya tulis Coca-Cola, seorang dua tulis Pepsi. Now, soalan kedua Okey. Soalan kedua. Itu soalan pertama. Okey. Namakan syarikat penerbangan yang paling anda ingat sekarang ni. Syarikat penerbangan. Okey, flight. Syarikat penerbangan. Cuba tulis. Okey, syarikat penerbangan. Boleh tulis tak? Ada yang tulis AirAsia. Okey. Ada yang tulis, dia lag sikit sebenarnya. Okey. Ada tulis Mars. Syarikat penerbangan yang paling anda ingat sekali apa? Saya ada point sebenarnya ni. Okey, ada ramai tulis AirAsia. Ramai tulis AirAsia. Okey. Soalan saya pertama adalah minuman berkarbonat yang paling popular. Soalan kedua saya adalah syarikat penerbangan paling popular yang paling anda ingat sekali. Okay? Now, kenapa saya tanya dua soalan ni kan? Sebab apa tahu? Bagaimana nak dapatkan nama yang mudah orang ingat? Kalau anda fikirkan balik, tadi kan Firefly pun sebut. Okay, Firefly pun cantik juga. Ada somebody sebut Firefly. Kenapa ulangan huruf dalam nama tersebut. Coca-Cola, kalau anda tengok ejaan Coca-Cola, dia ada banyak ulangan huruf C. Coca-Cola. Coca-Cola. Ada 3 kot. Coca-Cola O. O pun Coca-Cola. Ada 2 kot. Coca-Cola kan. A. Coca-Cola. Ada 2 juga. A. Ulangan huruf. AirAsia, dia ulang huruf A 2 kali. Firefly, dia ulang huruf F 2 kali. Betul kan? So, kalau anda boleh come up dengan nama yang mempunyai ulangan huruf beberapa kali, ia menjadi sesuatu tu lagi catchy untuk orang ingat. Kan soalan tadi kan adalah bagaimana nak come up dengan nama perniagaan yang mudah orang ingat. So jawapan dia adalah cuba dapatkan nama yang mempunyai ulangan huruf dalam tu. Nah, saya ni suka baca komik, saya ni suka tengok movie, komik dan sebagainya. Perasan tak kenapa Superman punya nama tu siapa nama? Clark Kent kan? Bunyi dia, bunyi Clark Kent tu ialah huruf C, huruf K, tapi bunyi dia sama. Peter Parker. Okey. Siapa lagi Mary Jane. Ini nama komik-komik lah semua ni. Mary Jane tak ada. Tetapi kalau anda fikir balik, anda ingat balik, kebanyakan komik characters kan, dia ulang. Okay? Dia ulang dia punya banyak huruf, dia punya huruf dalam nama mereka banyak kali. So sama juga seperti contoh, okay, kenapa nama Irfan Khairi anda mudah ingat? Sebab apa? Ada ulangan huruf I. Irfan Khairi. Ada 3 huruf I. R pun ada juga 2. Okey, Khairi, K-A pun ada 2 lah, Irfan Khairi. Kenapa tak? Nama akan menjadi catchy. Anda boleh tengok pelakon, anda boleh tengok apa nama ni, siapa ni, pelakon ke, ahli politik ke, katakan kan. Kebanyakan mereka kan yang mudah kita nak ingat mempunyai ulangan huruf yang sama. Bila ada ulangan huruf yang sama ni kan, lagi catchy dan mudah untuk menjawab. Okey? So jadi, Upin Ipin ada. Zalina kata Upin Ipin. Betul lah, kenapa catchy? Sebab Upin Ipin nama ada ulangan huruf I ada, huruf P ada, huruf N pun ada. Nampak kan? At least you dapatlah the idea dekat situ. Okay? Alright. Berapa soalan dah saya jawab? Dah 3 soalan dah kan? Dah 3 soalan saya jawab. Nak satu lagi ke? Okay, sekarang dah, alhamdulillah dah 400 orang online. Cuba saya jawab satu lagi soalan. Last soalan. Soalan mengenai motivasi boleh, mengenai kewangan boleh, mengenai perniagaan pun insya-Allah boleh. Okay. Khadijah Hamsyah tanya, macam mana nak maintain semangat kita dalam bisnes? Okay, thank you so much Khadijah. Thank you so much semua yang online. Macam mana nak maintain semangat kita dalam bisnes? Okay, saya faham sangat soalan ni. Sebab apa kan, bila kita pergi hadiri program seminar lah katakan kita punya semangat punyalah berkobar-kobar. Sebab apa? Program tu program sehari. Okay, kadang-kadang ada juga program 2 hari, ada juga program separuh hari. Pergi je, semangat sangat-sangat berkobar-kobar. And then kan,
esok bila balik rumah dah tak ada program tu, semangat kita makin lama makin turun. Okay, sama juga kalau kita baca buku. Kita baca buku punyalah berkawan-kawan baca buku, dapat banyak tip-tip motivasi, dapat banyak teknik-teknik, idea-idea sebagainya kan. Habis baca buku tu, esok lusa, seminggu dua, hilang semangat tersebut. Alright? So, jadikan bagaimana nak meningkatkan kita punya what you call it sebagai momentum ataupun motivasi kita. Kita nak maintain semangat, maintain motivasi kita. Satu tip yang saya kan adalah, kita kena faham bahawa memang pada awalnya susah. Okay? Pada awalnya memang susah untuk dapatkan momentum. Momentum ni dia macam ni lah, macam kereta. Kalau kereta kecil, okay, bayangkan kereta kecil lah. Kereta kecil sangat. Okay? Dia bukan kereta mainan, kereta betul, tapi kereta tu kecil. Dia bawa laju dekat highway, kan? Dia bawa laju. Right? Tapi bayangkan juga pula lori besar, lori balap besar. Dia bawa laju dekat highway. Right? So, jadikan bila lori besar ni nak tekan brake, dia susah, betul tak? Dia susah nak berhenti. Tapi kereta yang kecil, tekan brake, automatik masa tu juga dia boleh berhenti. Kan? Itu yang kita nak. Kita nak momentum kan macam lori balap tadi tu. Supaya susah kita nak tekan brake. Okay. Tapi kan, pada awalnya, tak kira lah kereta kecil ataupun lori besar, nak start engine, nak dapatkan momentum laju tu, ambil masa kan. Ini bukan kereta Porsche atau kereta Ferrari yang dalam masa 5 saat terus laju. Okey, ia mengambil masa untuk mula dulu. Okey, sama juga macam kita, macam manusia ni kan, ia ambil masa lama untuk mulakan, untuk dapat mula-mula tu. Tapi once you dah mula, momentum tu akan diteruskan. Alright? Nah, macam mana nak mulakan ya? Jawapan dia kan, maaf sangat-sangat, jawapan dia apa tahu? Kita kena paksa diri kita. Okey? Paksa diri kita, tetapi kan bukan paksa diri kita sehari dua. Kita kena paksa diri kita sekurang-kurangnya 3 minggu, 21 hari. Okey, catat 21 hari. Artinya, kalau kita belajar sesuatu mengenai perniagaan, contoh anda dengar video ni secara live, alright? Anda dengar video secara live dan apa yang saya kongsikan tadi tu, anda amalkan. Jangan amalkan hari ni saja, jangan amalkan esok saja. You cuba amalkan setiap hari for the next 21 days, 21 hari. Sebab bila anda amalkan secara 21 hari tu kan, apa jadi tahu? Ilmu yang anda dapat tu kan akan jadi tabiat. Okey, akan jadi habit. Right? Bila jadi habit, itu yang jadi macam lori besar, lori balak tadi tu, benda tu dah jadi tabiat. Macam contoh, I'm sure anda pun ada tabiat. Betul tak? Anda ada habit. Dah habit, bila dah ada habit, ada tabiat, memang susah kita nak berhenti. Kan? Contoh tabiat, ada tabiat yang melatah ada tabiat orang yang merokok pun ada. Nak berhenti susah. Betul tak? Tapi because benda tu dah jadi tabiat. So, jadi kan, untuk menjawab soalan tadi, bagaimana nak maintain momentum kita berniaga, semangat kita berniaga, apa saja anda belajar, anda kena aplikasikan untuk 21 hari. Awal-awal memang susah, memang kena paksa. For the next 21 days, memang kena paksa. Okay? But then, after 21 days, benda tu akan jadi tabiat. Kalau anda tak amalkan, ilmu tu akan mati. Bila mati, apa jadi? Bila mati itulah momentum down, semangat down, kita pun hilang everything. Okay? So, jadi amalkan ilmu anda for the next 21 days dan insya-Allah itu akan maintainkan motivasi anda. Boleh Alright. Thank you so much for so many yang join sekarang ni. Dah hampir 500 orang join dan tiba waktunya lah untuk saya menjawab soalan main question saya. Dan format saya kan macam tu tau. Every time kalau anda dapat notification live, artinya saya live online dengan anda. Okay, and then dalam waktu yang sama kan, saya akan letak soalan utama. Soalan utama hari ni adalah 3 cara untuk mencari idea yang hebat khusus pada usahawan dan juga bakal usahawan. Tapi sementara tu kan saya nak tunggu ramai lagi orang online. Saya akan jawab lebih kurang 3, tapi tadi saya jawab 4 kot kan. 3 atau 4 soalan daripada secara random lah. Okay? Bagi mereka yang tulis soalan, saya akan jawab soalan tu secara online. Ada satu soalan untuk anda. Agak-agak kan, apa waktu terbaik untuk saya buat live macam ni? Hari ni saya buat sebab apa, hari ni cuti. Saya buatlah lebih kurang pukul 1:30 macam tu. Ada juga yang kata boleh tak buat lepas waktu bekerja, waktu malam. Cuba you bagi saya cadangan lah dekat nanti kat komen bawah tu. Cuba bagi saya cadangan apa waktu terbaik untuk saya buat live ni supaya memudahkan anda, kan? Memudahkan anda ataupun lagi ramai boleh sertai. Macam sekarang ni dah 500 orang online, alhamdulillah, which is good lah. Alhamdulillah, ramai lah itu bagi saya. Maybe one day nanti sampai 1000-2000 orang online tu, insya-Allah, mana tahu Okay, so nanti cuba bagi tahu saya waktu terbaik lah untuk saya live dengan anda. Is it lunch time? Ada yang kata lunch time waktu kerja ataupun selepas kerja atau malam. Malam mungkin lepas maghrib ke, lepas isyak ke? Okay, I don't know. You bagi tahu saya. Okay, and then nanti saya tengoklah majority macam mana yang cantiknya. Alright, and then saya akan buat lepas isyak lah. Ada juga yang kata lepas isyak pukul 9 malam, cantik lah tu lepas isyak. Alright, dan nanti tak nak kalau lepas maghrib nanti kurang kabut pula kita kan. Lepas isyak tu cun sangat lah dah tu. Okay, itu satu soalan. And
Jangan lupa. Okey, jangan lupa. Ni saya nak kena iklankan sikit lah ya. Iklan sikit. Esok 17 hari bulan September. Hari ni Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Esok 17 September. Filem Kapsul akan keluar dan saya berlakon dalam filem Kapsul. Now, jangan, kalau bagi anda yang nak tengok filem Kapsul, jangan anggap saya ni berlakon macam Aaron Aziz ke dan sebagainya kan. Saya hanyalah cameo saja. Okey, seperti mana dalam filem tu ada penampilan istimewa daripada saya sendiri dan juga Tun Dr. Mahathir. Okey. Esok 17 September filem Kapsul akan keluar di Pawagam. Role saya sikit saja. Okey. And semalam saya ada buat pertandingan competition dekat saya punya Facebook dan ramai menyertai. Terima kasih sangat-sangat. Dan insyaAllah malam ni ke esok ke kan, saya akan buat satu lagi pertandingan, satu lagi competition untuk Kapsul. Sebab apa? Saya ada t-shirt filem Kapsul untuk diberi secara percuma kepada anda. Okay, so iklan sikit, right? Okay, last kali, okay, saya nak menjawab soalan yang main question saya. Alhamdulillah dah 20 minit dah saya bercakap dengan anda dan 500 orang online sekarang ni. Best kan sebenarnya yang Facebook Live. Yang saya suka sangat Facebook Live sebab apa tahu? Ni saya nak bercerita lagi ni. Sebab bila live, saya tak edit, saya tak dekat dan sebagainya. So, saya everything macam spontan sahaja. Kalau anda tanya saya soalan, saya boleh menjawab secara spontan. Dia macam ni, kalau kadang-kadang bila cut, bila edit dan sebagainya kan, kurang sikit lah saya punya, kurang sikit apa dia kata, transparency tadi tu kita sebutkan tadi. Mungkin kurang sikit ketulusan bila ada cut dan sebagainya. So jadi anda nampak sekarang saya ni macam ni lah saya. Macam ni saya bercakap dengan anda, beginilah saya bercakap dengan pelajar-pelajar saya di program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Dan okay, shout out pada semua pelajar-pelajar saya yang join program saya. And saya juga nampak beberapa nama pelajar-pelajar saya yang online. Dan program saya alhamdulillah Sabtu ni akan mula saya punya intake terbaru tapi dah penuh. Okey, dah penuh, dah tutup. So bagi anda yang nak menyertai kena next intake lah ya. Alright. Okey, nak jawab soalan. Balik kepada soalan saya tadi, iaitu 3 cara bagaimana untuk jadi untuk dapatkan idea yang hebat untuk perniagaan kita terutamanya. Okey. Nah, sebagai usahawan, satu perkara mula-mula sekali saya nak bagi tahu, persaingan adalah amat sengit. Okey, sehari kita terdedah kepada berapa tahu? 3,000 iklan. Kita keluarkan terdedah kepada 3,000 iklan. Kalau anda keluar hari ni bawa kereta, okey, kurangkan bawa kereta, kurangkan keluar hari ni sebab jerebu. Kalau anda keluar bawa kereta, anda tengok banyak billboard kat luar sana. Anda masuk online, ada banyak iklan online. Anda kat Facebook pun ada banyak iklan-iklan Facebook. Okey. Anda tengok tonton ni pun saya duk iklankan filem Kapsul pula tu kan. Banyak iklan. Kita manusia ni terdedah kepada 3,000 iklan setiap hari. Banyak sangat-sangat. So anda bayangkan macam mana kalau kita sebagai usahawan nak menjual di kala keadaan terlalu ramai pesaing. Jawapan dia adalah apa tahu? Kita punya perniagaan kena kreatif. Kita punya perniagaan perlu inovatif. Kita kena cari idea untuk kita aplikasikan dalam perniagaan kita. Okay? So jadi 3 cara untuk mendapatkan idea hebat adalah nombor 1 apa tahu? Fikir seperti kanak-kanak. Okay? Fikir seperti budak-budak. Alright. Now, Thomas Edison yang cipta lampu tu lah, mentol Thomas Edison, kering pula tekak saya sekarang ni. Patutnya next time saya buat Irfan Kali Live, saya kena bawa air kot. Okay, tak apa, saya ulang balik. Thomas Edison pernah buat quotation dia katakan, quote dia berbunyi, the greatest invention in the world is the mind of the child. Okay, dia yang menciptakan lampu mentol, dia kata ciptaan yang terbaik di dunia adalah minda kanak-kanak. Okay, apa maksud dia ya? Maksud dia, kanak-kanak sangat-sangat kreatif. Kanak-kanak sangat-sangat inovatif. Bagi anda yang ada anak-anak, betul tak? Anak-anak you all kreatif. Anak-anak you all inovatif. Okay, macam anak-anak saya kan. Tapi kan, bila anak-anak ni, kadang-kadang mereka ni tak fikir boundaries. Mereka ni tak fikir halangan. Mereka ni tak fikir tentang benda tu tak boleh dilakukan. So, semuanya akan dilakukan. Contoh, budak-budak dia pergi ambil, saya tengok nampak gambar dekat Facebook kan, ada budak ni dia ambil pampers dia taruh kat muka dia jadi macam topeng lah. Topeng apa? Topeng jerubu. Okey, topeng jerubu gunakan pampers pula tu. Kreatif lah tu kan. Memanglah kelakar tapi kreatif. Sebab apa? Kanak-kanak kecil tu tak tahu yang benda tu pampers kan. Tapi dia kreatif, dia boleh jadikan dia tutup mulut, jadikan dia penutup jerubu. Betul tak? So jadi the greatest invention in the world is the mind of a child. Apa yang mengatakan bahawa kan, kadang-kadang kita yang dah dewasa ni, macam saya ni pun dah bukannya muda sangat dah ni. Kita kadang-kadang yang dah tua-tua, dah dewasa, kita dah lalui hidup dah lama dah. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin lebih daripada itu. Tak kira berapa tahun Dalam perjalanan hidup kita, terlalu banyak perkara yang kita lalui yang kita rasa tak boleh dilakukan. Kadang-kadang bukan kita yang kata tahu, kadang-kadang orang lain kata tak boleh lakukan. Jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Okey? Satu kesilapan lah ni bagi
parents lah ya. Saya bukanlah pandai sangat parenting pun, tapi saya adalah empat orang anak. And bagi parents lah, macam contoh, kalau anak anda conteng sana, conteng sini, semakkan sebab dia nak conteng, dia nak design, dia nak reka cipta, dia nak lukis dan sebagainya, dia semak kan, jangan pergi marah pula. Sebab apa kan, marah tu kan akan menghalang dia punya kreativiti nanti dia kata takut, lepas ni dia takut nak buat benda yang kreatif. Okay, now sebab itulah minda yang terbaik, okay, adalah fikiran kanak-kanak. Okay, kita kena fikir macam kanak-kanak. Kita kena jangan ada halangan-halangan ni. Kita dewasa ni memang kita dah lalui banyak macam-macam dah, dan buat ni tak boleh, buat tu tak boleh, ni tak boleh kan. Dan itu membuatkan kita takut mencari idea. Kita buatkan kita takut cari idea, takut nak lakukan sesuatu yang baru. So jadi kan tip pertama adalah fikir seperti kanak-kanak. Bagaimana kanak-kanak pergi panjat grill lah, kanak-kanak pergi lintas jalan tak pandang kiri kanan lah kan. Semua tu memanglah kita kena halang. Tetapi kan poin dia adalah mereka tak nampak halangan tersebut. Mereka tak letak had kepada minda mereka. So jadi untuk menjadi kreatif, you tak boleh letakkan had kepada minda anda. Anda kena lepaskan semuanya, okay? All out, and then jangan rasa takut. Right? Jangan rasa takut untuk keluarkan idea. So itu nombor 1. Okay? Nombor 2. Right? Jangan letak terima kasih juga kepada mereka yang letak poin-poin di ruang komen, okay, memudahkan kawan-kawan yang lain membaca nanti. Alright? So jadi tak perlu juga dengar saya duk mengarut je depan sini kan sampai 20 minit, 26 minit. So jadi poin pertama betul tadi tu, jangan letak halangan, okay? Tidak fikirkan halangan dalam minda kita. Okay. Tip kedua kalau tadi Thomas Edison, tip kedua saya ambil pepatah Melayu lah. Dan semua orang pernah dengar pepatah ni, jauh perjalanan, luas pandangan. Okay? Tapi kan bila kita sebut jauh pandangan, luas pemandangan, okay, luas pandangan, alright, kita fikirkan tentang pergi overseas, betul tak? Kita fikirkan pergi melawat sana, melawat sini, okay, tak kira lah overseas ke tempatan ke, memang betul pun. Bila kita, macam saya, Alhamdulillah saya selalu ke luar negara, Alhamdulillah mendapat jemputan untuk hadiri conference, untuk memberi talk, perkongsian di luar negara kan. Memang banyak idea-idea hebat saya dapat daripada luar negara, okay. Tapi bukan nak kata dalam negara tak ada, dalam negara pun okey juga. Tapi kan, poin saya kedua ni, jauh perjalanan, luas pandangan bukan setakat untuk kita berjalan, okey. Maksud dia untuk banyak kita explore ilmu, okey. Membaca buku pun kira perjalanan juga, betul tak? Okey. So jangan kata macam alamak aku ni tak ada duit, tak ada bajet nak pergi luar negara. Tak boleh lah nak cari idea. Okey, aku ni tak ada bajet nak pergi cuti dengan family, tak ada idea lah kan. Bukan macam tu maksud dia. Maksud dia kan is untuk anda explore. Okay, untuk anda explore. Dalam buku pun, membaca buku pun ada banyak idea-idea hebat daripada buku. Okay, and read a lot. Dan satu lagi, untuk mendapat idea, kita kena tengok niat kita dulu. Ada tak niat untuk mencari idea? Kalau tak ada niat kita untuk cari idea, kita tak nampak idea tersebut. Dibayangkan macam ni lah. Macam ni, kata anda suka sangat satu handphone ni, okay? Smartphone yang paling hebat sekarang ni apa? Saya pun tak tahu. Saya bukannya okay, Galaxy Note 5 lah kot. Okay, Galaxy Note 5 lah yang terbaru. Saya tak ada lagi Galaxy Note 5. Anda nak sangat, contohlah ini sekadar contoh, anda nak sangat Galaxy Note 5 ni kan, anda niat nak dapatkan, tapi tengah tak ada bajet. Okay, contoh tak ada bajet. Betul tak? Dalam keadaan bila niat nak dapatkan sesuatu, anda tak ada bajet lagi, ke mana anda pergi, anda ternampak iklan Galaxy Note 5, anda ternampak. Buka newspaper, tengok Galaxy Note 5, anda ternampak. Okay, masuk internet, iklan keluar Galaxy Note 5, anda ternampak. Mata anda terfokus kepada situ. Okay, and then dekat luar, jalan-jalan kat luar, kat Starbucks, siapa orang tengah guna Galaxy Note 5, anda boleh nampak dari jauh, anda nampak, mamat tu tengah guna Galaxy Note 5 tu kan. Okay, maksud saya apa tahu? Maksud saya kan, bila ada niat, peluang tu akan datang kepada kita. Kan? Bila ada niat kita untuk cari idea tu akan datang kepada kita. Kalau kita tak ada niat, macam hari ni kita jalan, kita saja nak enjoy, kita jalan keluar, enjoy lah. Tapi kalau anda keluar hari ni, niat anda nak cari idea perniagaan, dan dekat situ anda akan nampak peluang tu akan datang kepada anda. Alright? Nampak kan? So, kena ada niat. Right? Ada niat, barulah jauh perjalanan, luas pandangan kita. Tak semestinya kalau kita keluar, tetapi niat dalam membaca buku, nak cari idea. Baca-baca buku, dapat idea. InsyaAllah idea tu akan datang kepada anda. Right? So, point kedua kan, make sure ada niat untuk mencari idea, dan idea tu akan masuk kepada anda. Okay? Dan poin ketiga adalah ni. Cuba gabungkan idea-idea. Idea yang simple, okay? And then ditambahkan dengan idea yang simple yang lain, digabungkan jadi idea yang menarik. Okay, apa maksud dia ni? Contoh ni bukan idea baru lah. Contoh saya pernah nampak apa tahu? Orang jual ni dekat Fun Fair ke dekat Expo mana-mana lah.
Dia jual apple, okay, disalutkan dengan coklat. Dia dip dengan coklat. I'm sure you pernah nampak kan? And then dia cucuk dengan kayu kan? Macam batang kayu sate tu. Tak kan sate mungkin nipis sangat kot. Batang kayu macam sate tu. Coklat dip dalam apple. Terbalik. Apple dip dalam coklat. Letak pada atas kayu untuk budak-budak beli. Okay, nama dia pun saya tak tahu lah apa dipanggilkan tu. Right? But then, apa tu idea simple. Apple adalah idea simple. You boleh dapat kat supermarket apple, betul tak? Coklat adalah idea simple. Coklat pun simple je. Okay, batang kayu yang satu tu pun simple. Tapi bila digabungkan menjadi sesuatu yang baru. Nampak tak? Apple dicelup dalam coklat, disalutkan dengan coklat, diletakkan pada lidi macam sate tu, dan jadi untuk makanan untuk budak-budak. Nampak tak? So, jadikan idea yang hebat boleh dapat daripada mana tau? Bila anda gabungkan beberapa idea. Okay? Contoh lagi. Kanak-kanak. Okay? Contoh kanak-kanak. Okay? Ilmu untuk kanak-kanak. Kita mengajar anak-anak Al-Quran. Kita ajar anak-anak matematik. Kita ajar anak-anak sains dan sebagainya. Okay? Mengajar anak-anak idea yang biasa. Idea yang simple. Okay? Tetapi what if perniagaan kita masuk? Perniagaan lah idea yang lain. So, kalau kita gabungkan dua idea tersebut, dua simple idea tersebut adalah mengajar kanak-kanak perniagaan. Okay? Nampak tak idea? Kita boleh buat apa? Bagi anda yang minat dengan perniagaan, boleh buat program kursus kanak-kanak daripada tadika darjah 1 mendedahkan mereka tentang perniagaan. Okay? Gabungan idea. Pendidikan kanak-kanak dan juga perniagaan. Okay? So, kadang-kadang bila kita gabungkan idea, itulah dianya. Bila tersasul, memang tersasul lah. Tak ada edit, tak ada cut. Bila kita gabungkan idea, kita akan permudahkan lagi kita punya cara untuk mendapat idea-idea yang lebih hebat. 2 idea simple, 3 idea simple, cuba gabungkan, you dapat idea hebat. And ingat yang pertama, nanti you kata, alamak, ada ke orang nak beli apple bersalutkan coklat ni? Ada ke orang? Sebab ada halangan itulah yang kita tak lakukan. Betul tak? Tapi kalau kita fikir macam budak-budak, kita rasa, okey lah benda tu, kan? Apple disalutkan coklat, dan kita letakkan had kepada fikiran kita. Okay? So, akhir sekali, gabungkan idea perniagaan, beberapa idea perniagaan, and then bila dah gabungkan beberapa idea perniagaan kan, ia akan menjadi idea hebat. Right? So, Alhamdulillah sekarang ni dah 30 minit juga saya bercakap dengan anda. Dah 600 viewers online. Terima kasih kepada semua yang menyertai, semua yang menonton juga secara live. Tapi saya nak kongsikan satu kisah. Okay? Satu kisah kepada anda untuk anda hayati, untuk anda ingat. Okay? Nah, zaman Rasulullah SAW dulu, salah seorang sahabat Rasulullah yang dicintai, Abdurrahman bin Auf, adalah seorang perniaga yang amat-amat hebat. Okay? Amat-amat hebat. Hebat dia macam mana tahu? Dia sungguh kreatif, dia sungguh inovatif, dan dia banyak idea-idea yang hebat. Antara idea dia adalah, apa yang buatkan dia ni antara penjual unta, okay, yang paling hebat, yang paling untung. Okay? Apa yang buat dia usahawan? Dia jual unta, dia jual banyak macam-macam tau. Okay? Antaranya adalah unta. Macam mana dia buat? Dia jual unta pada harga kos. Okay? Apa maksud tu jual pada harga kos? Jual unta tak dapat untung. Okay? Dah mula mungkin anda tanya, macam mana tu jual tak ada untung? Kenapa dia jadi hebat sangat tau? Abdurrahman bin Auf adalah amat-amat kreatif. Dia jual unta pada harga kos, tetapi dia jual apa tau? Tali pengikat unta. Tali pengikat unta tu cantik-cantik sangat-sangat. Okay? Antara yang terbaik yang dibuat, kualiti dia bagus dan sebagainya. Dia dapat duit daripada mana? Daripada tali pengikat unta tu. Okay, nampak tak? Kreatif tak macam tu? Kreatif sangat-sangat. Okay? So, dalam perniagaan, kita kena fikir kreatif. Kita kena fikir inovasi. Kita kena fikir bagaimana nak cari sedikit perubahan, sedikit perbezaan. Supaya yang tadi tu, 3,000 iklan kita terdedah kepada setiap hari, mudah sikit untuk perniagaan kita. Perniagaan kita masuk dalam minda pelanggan-pelanggan kita. Alright? So, jadi Alhamdulillah saya dah bercakap dengan anda selama 30 minit. Dan tadi pun, apa yang saya dapat lihat lah tadi. Saya dapat lihat tadi is... ramai yang minta kita buat ni malam. Okay, insyaAllah malam pun kita akan buat lah. Dan saya akan explore lah. Mungkin waktu bekerja susah sikit bagi ramai antara kita. Dan malam tu cantik jugalah. Macam hari ni hari cuti. Okay, so jadi selamat Hari Malaysia sekali lagi. Dan bersyukur sangat-sangat kita sebagai rakyat Malaysia berbilang kaum, tak kira Cina ke, tak kira lah Melayu ke, tak kira India ke kan, kita nak live in harmony. And Alhamdulillah cuaca pun dah getting better sekarang ni. Cuaca getting better. So saya ucapkan selamat bercuti kepada anda semua. Enjoy your time dengan family, dengan keluarga anda. Dan salam hormat daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Okay? And satu lagi, last. Kalau anda rasa siri video live ni best, okay, bagus untuk anda,
please share dengan rakan-rakan anda kat Facebook anda. Okay, sharekan dekat rakan-rakan kat Facebook anda. Like pun like lah juga, tapi lagi best kalau share. So bila kita share, insyaAllah lagi ramai lah orang akan tahu tentang program saya yang daripada rumah ni. Bukanlah program canggih sangat pun. Okay, apa pun, thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum.